أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil faedah daripada sebuah kitab, merupakan bahagian daripada kitab besarnya, iaitu Tahzib al-Asma' wal Lughah, iaitu kitab yang diberi nama Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Sebuah kitab ringkas yang menjelaskan tentang 21 perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW, yang merupakan beberapa kesimpulan penting tentang perjalanan hidup Nabi SAW yang hendaknya diketahui oleh setiap Muslim, yang di antara kewajipannya adalah dalam rangka menyintai Nabi SAW dan meneladani Nabi SAW, maka hendaklah dia berusaha untuk mempelajari dan mengetahui serta mengambil tahu tentang sirah Nabi SAW, kerana padanya terdapat banyak pelajaran dan faedah yang sangat berguna untuk dia menjadi seorang Muslim yang benar-benar menyintai Nabi SAW. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk aspek yang seterusnya berkaitan dengan salah satu daripada perjalanan hidup Nabi SAW, iaitu di mana sebelum ini kita telah menjelaskan tentang iaitu ummu, iaitu ibunda Nabi SAW. Sekarang kita masuk kepada tajuk, iaitu wafatnya Nabi SAW. Wafatuhu, iaitu tentang hari kewafatan Nabi SAW. Iaitu pada muka surat 26. Muka surat 26. Dan perbahasan tentang wafat Nabi SAW ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan secara ringkas, iaitu mulai muka surat 26 sehingga 27, iaitu dalam kitab terjemahannya. Adapun dalam kitab Arabnya adalah muka surat 150 hingga 51, dalam beberapa ayat yang ringkas. Baik. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, wafatuhu. Jadi Nabi SAW Fatuwaffiya sallallahu alaihi wasallam, beliau SAW wafat
ya, iaitu pada waktu duha, Yaumul Isnain, iaitu pada hari Isnin, tanggal 12, itu pada 12 hari bulan, pada waktu duha, iaitu hari Isnin. Riwayat lain disebut 12 dan malam bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-11 Hijrah. Darinya dimulai sejarah sebagaimana yang telah disebutkan. Baik, itu tentang wafat Nabi SAW secara ringkas. Adapun perinciannya, ya, di antaranya dijelaskan pada nota kaki sebagai faedah tambahan. Rujuk pada nota kaki yang ke-15 disebut, ya, oleh pentahqiq kitab ini, iaitu Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syair hafizahullah ta'ala. Sebahagian ulama berpendapat bahawa Nabi SAW meninggal setelah tergelincirnya matahari pada hari itu, dan itu bersandarkan pada zahir hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, iaitu pada hadis 4448, yang di dalamnya disebutkan Nabi SAW meninggal pada akhir hari itu. Ini menyelisih berita yang masyhur bahawa beliau SAW meninggal pada waktu duha. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengkompromikan, menggabungkan di antara dua hal itu, di antara dua riwayat itu, bahawa beliau SAW meninggal pada saat matahari tergelincir, di mana waktu itu adalah puncak teriknya duha, yang juga merupakan awal dari akhir hari. Nah, ini maksud dia, dua hadis itu. Jadi waktu duha, tapi waktu yang terik, kemuncak. Dalam artian bahawa waktu ini adalah permulaan masuk di pertengahan kedua dari hari siang. Jadi boleh rujuk kitab Fathul Bari, jilid yang ke-8, muka surat 143 hingga 144. Baik, itu adalah tentang waktu. Waktu maknanya masa, siang hari bila. Jadi waktu duha, iaitu waktu kemuncak, waktu yang paling panas matahari di pagi hari. Baik, kemudian tentang tarikh, ya, disebut di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memilih iaitu pada tarikhnya 12, ya, 12 Rabiul Awal. Baik, di sini pentahqiq memberikan catatan. Para ulama bersepakat bahawa Nabi SAW meninggal pada tahun ke-11 Hijrah. Mereka juga bersepakat dalam penetapan bulan kematiannya, iaitu bulan Rabiul Awal pada tahun itu. Mereka pun bersepakat bahawa itu terjadi pada hari Isnin. Nyaris hal itu menjadi ijma' dari mereka. Hanya saja mereka berselisih mengenai tanggalnya, iaitu tarikh Nabi SAW wafat. Jadi di sini perkara yang menjadi kesepakatan di kalangan ulama Islam dari sisi kewafatan Nabi SAW, dari tiga aspek sepakat mereka, iaitu Nabi SAW wafat pada bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Kemudian wafat pada hari Isnin. Itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga pada tahun ke-11 Hijrah. Dan ada satu lagi yang tak disebut di sini, iaitu mereka bersepakat bahawa Nabi SAW wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada 4. Letak tambahkan catatan itu satu. Yang mereka berbeza pendapat dalam berbagai pendapat, iaitu tentang tarikh tepatnya Nabi SAW wafat. Imam An-Nawawi rahimahullah pada penjelasan ini, ia telah memilih iaitu, ya, tanggal atau tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal. Namun sebenarnya tarikh Nabi SAW ini ulama berselisih pendapat dalam beberapa pendapat. Di sini pentahqiq memberikan, ya, pendapat-pendapat tersebut, iaitu kelompok yang lain mengatakan tanggal yang ke-8, mana 8 Rabiul Awal. Ada pendapat mengatakan demikian. Kelompok yang lain pula mengatakan iaitu tanggal 18. Kelompok lain pula mengatakan tanggal 12. Ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kelompok yang lain mengatakan pula tanggal 13 dan selainnya. Perselisihan mengenai hal ini sangat banyak, dan pendapat yang paling kuat yang saya dapati ada 3 pendapat, kata pentahqiq kitab ini. Daripada banyak-banyak pendapat itu, iaitu, ya,
sama ada 18, 12, 13, ya, dan selainnya. Maka kata pentahqiq kitab ini, yang kuat ada 3. Yang pertama hari kedua, Rabiul Awal. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan selainnya. Yang kedua iaitu tanggal 12, dan ini pendapat jumhur ulama. Ini yang masyhur di kalangan umat Islam satu dunia. Yang ketiga tanggal 13, dan inilah yang ditetapkan oleh sebahagian ulama. Pendapat ini diisyaratkan oleh beberapa orang ulama. Jadi kesimpulan penting adalah tarikh Nabi SAW wafat tidak dapat dipastikan yang mana satu. Ya, jadi ulama berselisih pendapat. Baik, itu kenyataan yang hendaknya kita terima. Jadi tak dapat dipastikan, ya, kerana berbezanya periwayatan daripada orang-orang yang meriwayatkan tentang tarikh kewafatan Nabi SAW. Tetapi yang disepakati tadi 4. Ya, diwafatkan pada Isnin Rabiul Awal tahun ke-11, dan iaitu wafatnya Nabi SAW di rumah, dan pada giliran isterinya iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagaimana yang kita ketahui, 2 peristiwa besar yang berlaku, ya, di dunia ini. 2 peristiwa besar berlaku di dunia ini, iaitu pertamanya diutusnya Nabi SAW. Dan ini merupakan petanda, ya, permulaan kiamat dunia ini, dan tanda iaitu dekatnya kiamat. Sebab itu Nabi SAW ini juga diberikan gelaran dengan kelahiran Nabi SAW, diangkat menjadi Nabi Rasul, digelari dengan Nabi Yussa'ah, ya, Nabi Yussa'ah. Maknanya dengan diutuskan Nabi SAW, maka dunia ini sudah menuju ke arah iaitu kiamat. Akan hancur dunia ini dalam masa yang terdekat, yang Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahuinya. Dan Nabi SAW sendiri telah menjelaskan hal itu tentang dirinya, terkait tentang kiamat dan diutusnya Nabi SAW. Dengan kelahiran Nabi SAW, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Ya. Aku diutuskan, kata Nabi SAW, ya, aku diutuskan dan jarak di antara aku dan hari kiamat, ya, seperti 2 jari. Seperti 2 jari ini. Wa yushiru bi isba'aihi fayamudduhuma. Lalu Nabi SAW pun buat isyarat. Jari Nabi SAW, ni, ya, jari telunjuk dan jari tengah. Lalu Nabi renggangkan, nak menunjukkan nisbah Nabi SAW dan hari kiamat itu tersangat dekat. Dari sisi juga nisbahnya umur dunia. Tu. Kalau ikut pengiraan kita, lama sejak Nabi SAW sampai sekarang belum lagi kiamat, betul kan? Tapi nisbah dunia, umur dunia itu dah terlalu tua, maka menunjukkan betapa telah dekatnya iaitu penamat bagi usia dunia ini. Jadi Nabi SAW, diutuskan Nabi SAW merupakan tanda kiamat, dan juga merupakan tanda iaitu dunia ini, ya, kembali kepada apa? Iaitu segala amalan-amalan kesyirikan, amalan jahiliah itu dengan datangnya Nabi SAW tersingkap, dan manusia mula disedarkan kembali agar berjalan di atas fitrahnya yang asal, iaitu hendaknya mereka menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW datang sebagai penyelamat daripada kesesatan, kekufuran, kesyirikan, khurafat, takhayul, dan segala perkara-perkara yang menyimpang daripada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah pada umat-umat yang terdahulu, agar kembali kepada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi, dan apabila Nabi SAW wafat pula, ini merupakan, ya, juga tanda-tanda kiamat. Kewafatan Nabi SAW itu sendiri juga merupakan tanda kiamat yang seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "U'dud sittan baina yadayi sa'ati mauti."
ingatlah ya ketika Nabi SAW menyampaikan wasiat kepada Auf bin Malik radhiyallahu an, ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Ada 6 tanda. Lalu Nabi SAW sebut mauti, iaitu kematianku, salah satunya. Dan kematian Nabi SAW bagi umat Islam khususnya dan dunia ini amnya adalah merupakan musibah terbesar. Musibah yang terbesar yang menimpa. Kenapa? Dunia terasa gelap ya dalam pandangan para sahabat Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW wafat, bagaimana para sahabat Nabi SAW bersikap? Ya, ini digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu pada hari kewafatan Nabi SAW disebutkan lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Iaitu lama ya, orang-orang apa ni, hari ketika mana Nabi SAW ya dakhala fihi, memasuki kota Madinah, ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah masuk ke Madinah, maka segala sesuatu menjadi bersinar ya, menjadi bersinar. Namun di hari ketika Nabi SAW wafat, semuanya berubah menjadi gelap. Menjadi gelap. Jadi falamma kana al-yawm alladhi mata, bila Nabi SAW wafat, fihi itu pada Madinah tu azlama minha kullu syai'. Kenapa disebut menjadi bersinar? Kerana Nabi SAW datang membawa kebahagiaan, membawa hidayah, membawa cahaya kebenaran. Ya, jadi hati para sahabat terdidik, terbimbing ya, dan mereka merasa nikmat bersama Rasulullah SAW ya, kerana langsung dapat bersama dengan Nabi SAW dan dapat menikmati iaitu ya faedah yang banyak dengan turunnya wahyu, yang mana keberadaan mereka di sisi Nabi SAW. Dan ini merupakan nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung iaitu mereka berterusan, iaitu dapat faedah daripada wahyu yang diterima oleh Nabi SAW yang disampaikan kepada mereka secara langsung. Namun bila Nabi SAW wafat, maka terputuslah wahyu, maka hilanglah nikmat yang sangat agung itu ya. Dan dia menunjukkan bahawa agama itu telah sempurna. Dan bila agama itu telah sempurna, maka Nabi SAW akan dikembalikan semula kepada Allah, iaitu wafat. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat menyedihkan ya para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana yang dipaparkan ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an menziarahi Ummu Aiman, iaitu pengasuh Nabi SAW ya, setelah kewafatan Nabi SAW ya, mereka berdua datang menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu telah berkata Umar radhiyallahu an, Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulullah SAW, ya, sesudah kewafatan Nabi SAW, mereka berdua ini rakan kali Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berbicara. Dan Abu Bakar radhiyallahu an berkata pada Umar radhiyallahu an, "Intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha." Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu an, marilah kita pergi ya, untuk menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Berdua nak menziarahi untuk apa? Iaitu kama kana Rasulullah SAW, seperti mana ya, seperti mana kita dahulu Rasulullah SAW kerap mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nabi SAW memuliakan Ummu Aiman radhiyallahu anha, sebab Ummu Aiman itu salah seorang yang pernah menjaga Nabi SAW, sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan kepada orang yang berjasa pada Nabi SAW. Jadi begitu juga para sahabat memuliakan Ummu Aiman sebagaimana yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Jadi ya, kemudian falamman tahaya ilaiha bakat. Bila mereka sampai
sampai ke rumah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Lalu mereka melihat Ummu Aiman ini menangis dalam menerima kedatangan kedua sahabat Nabi SAW ini. Faqala laha, lalu dikata padanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu berkata pada Ummu Aiman, ma yubki, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Bukankah kamu tahu, kata keduanya itu radhiyallahu anhu, apa yang ada di sisi Allah itu, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW. Takkah kamu tahu? Tu. Qalat, lalu berkata Ummu Aiman, ma abki an la akuna a'lamu annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Lalu jawab Ummu Aiman radhiyallahu anhuma, kenapa dia radhiyallahu anha, kenapa dia menangis? Aku menangis bukan kerana aku tidak tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah SAW, khairun li Rasulillah SAW, walakinni, akan tetapi abki, aku menangis, annal wahya, sebab wahyu telah terputus, inqata'a, terputus, tak turun lagi, minas sama, daripada langit. Maknanya dengan kewafatan Nabi SAW, tiada lagi lah nikmat untuk kita mendengar wahyu, mendapat wahyu. Fahayyajat huma alal buka. Lalu dengan kenyataan daripada Ummu Aiman radhiyallahu anha itu, maka menangis jugalah kedua-duanya sahabat Nabi SAW tadi. Tu. Nangis sama-sama. Jadi telah menyebabkan mereka menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Nangislah mereka semuanya. Ini menunjukkan lembutnya hati para sahabat Nabi SAW. Betapa mereka itu sangat menghargai, sangat menikmati tentang wahyu yang terus menerus turun ketika keberadaan Nabi SAW. Maka apabila Nabi SAW telah wafat, maka nikmat itu sudah terhenti, sudah hilang. Alangkah para sahabat Nabi SAW ini sangat menghargai dan sangat memuliakan dan sangat menikmati, iaitu tentang wahyu Al-Quran. Ini persoalannya juga, lihat pada kita bagaimana kita telah terhidang di depan kita Al-Quran yang telah sempurna. Sejauh manakah kita telah menunaikan kewajipan kita terhadap Al-Quran yang diterima oleh Nabi SAW, yang diwariskan kepada kita. Dan ini adalah perkara yang hendaknya diberi perhatian. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW tentang keprihatinan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Jadi mereka menangis kerana apa? Kerana sudah tiada lagi wahyu turun. Maknanya telah tertarik, terhentilah nikmat yang sangat agung yang tidak diberikan pada umat-umat terdahulu, tetapi diberikan kepada umat Nabi SAW. Sehingga Allah memuliakan umat Islam ini dengan Al-Quranul Karim sebagai mujizat yang kekal bersama mereka, walaupun pemiliknya, penyampainya iaitu Nabi SAW sudah tiada lagi. Namun dengan keberadaan Al-Quranul Karim itu, seolah-olah Nabi SAW tetap bersama dengan umatnya. Jadi bagaimana untuk kita merasai situasi itu? Tak lain dan tak bukan, hendaklah kita menunaikan hak Al-Quranul Karim, sekurang-kurang membacanya. Walaupun satu ayat satu hari, tetapi kita tak pernah lepas daripada berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kerana satu ayat saja yang kita baca diiringi dengan pemahaman, tentu akan banyak faedah yang akan dapat diraih. Cukuplah dengan kita menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari situ tak terhitung faedah yang akan kita dapat. Kepada kita yang membacanya, kepada kita yang merenung faedah daripada ayat tersebut, yang bermakna segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Di situ sudah mengukuhkan dan menguatkan tauhid kita dan merapatkan kembali hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka dengan itu selamatlah kita daripada kelalaian pada ketika itu. Bayangkan, baru satu ayat,
Bayangkan kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, kemudian diiringi dengan pemahaman dan tadabbur serta keinginan untuk mengamalkan dan melaksanakan apa yang telah difahami, sungguh ini adalah nikmat yang tiada taranya. Baik. Jadi ini adalah situasi di mana ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh ya ketika mana mereka berhadapan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga ya para pendahulunya, dan dari sisi manusiawinya, tiada manusia yang kekal di atas muka bumi ini ya semulia apa pun mereka, kerana makhluk itu memiliki yaitu ya, umurnya, memiliki ajal. Setiap yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Dan Allah sebut khusus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 34 hingga 35. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun. Ya, kami yakni Allah tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang hidup akan merasakan mati. Kami yakni Allah akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya, begitu juga ayat-ayat lain banyak menjelaskan bahawa kematian adalah hak, dan setiap yang hidup pasti akan mati. Ya. Walaupun dia siapa saja, pemimpinkah dia, rajakah dia, sultankah dia, orang kebanyankah dia, orang biasakah dia, para rasul, para nabi, ya, bertakwakah dia atau tidak, semuanya akan mati. Ya, semuanya akan mati. Dan begitulah Nabi SAW juga, ya, sampai masanya Allah akan wafatkan beliau. Dan betapa Nabi SAW pun wafat dalam usia yang ya relatif pendek, iaitu hanya sekitar 63 tahun. Tak panjang. Ya. Baik. Jadi ini adalah perkara yang berlaku. Dan ketika mana Nabi SAW wafat, sungguh perkara itu mendatangkan ya kejutan yang sangat besar terhadap ya seluruh para sahabat Nabi SAW. Terutamanya siapa? Terutamanya Umar radhiyallahu anhu. Ya, sehingga Umar radhiyallahu anhu dalam sejarah terkenal sebagai orang yang ya tidak menerima tentang berita kewafatan Nabi SAW. Menunjukkan saking betapa dan mendalamnya kecintaan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, sehingga beliau radhiyallahu anhu terlalaikan dengan ya apa yang disebut oleh Allah, bahawa setiap yang hidup ya pasti sampai masanya akan meninggalkan dunia ini. Dan Allah pun telah menunjukkan ya tanda-tanda kewafatan Nabi SAW yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Sebelum Nabi SAW wafat, telah banyak tanda-tanda yang Allah telah tunjukkan, dan ramai di antara para sahabat itu yang sudah mengagak dan dapat ya membuat andaian ataupun jangkaan bahawa Nabi SAW sudah dekat ya tarikh kewafatannya untuk meninggalkan dunia ini, khususnya meninggalkan para sahabat Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, atau tidak habis lagi kita baca tentang hadis tentang Nabi SAW, sebagaimana disebut Anas bin Malik. Jadi hari ketika mana Nabi SAW memasuki kota Madinah, ya, gembiranya sekali para sahabat Ansar. Dan para sahabat yang telah lebih awal berhijrah daripada bumi Mekah ke Madinah. Maka Madinah itu bersinar, bercahaya. Ya, amat berbahagia sekali penduduknya, kerana Nabi SAW sanggup datang untuk bersama dan tinggal dengan mereka. Namun hari ketika mana Nabi SAW wafat, semuanya berubah menjadi gelap. Semua berubah menjadi gelap. Hari kesedihannya amat sangat, musibah yang sangat besar. Ya. Walamma nafadna an Rasulillah SAW, kemudian dan ketika kami berada di kuburannya untuk menghilangkan yakni debu dan kotoran yang ada di atasnya dengan tangan-tangan kami, ya, al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana.
seolah-olah hati kami mengingkari wafatnya Nabi SAW. Seolah-olah macam macam mimpi. Nabi SAW dah wafat, dah dikebumikan, dah selesai diuruskan. Jadi seolah-olah macam tak boleh menerima, kerana Nabi SAW begitu, sesudah dikebumikan dan sebagainya, mereka merasakan seolah Nabi SAW itu masih bersama dengan mereka. Bukanlah mereka redha dengan kepergian Nabi SAW, tapi saking cintanya, sayangnya pada Nabi SAW itu. Dan ini juga sebagaimana tentang sahabat Umar radhiyallahu anhu yang sangat terkenal itu, bagaimana kisahnya ketika yang mendengar kewafatan Nabi SAW. Ini dirakamkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW mata wa Abu Bakrin bin Nush. Ketika mana Nabi SAW mata, iaitu meninggal dunia, wafat atau mati, dan Abu Bakar ketika itu sedang berada di kawasan, iaitu di Sunuh. Sunuh ni tempat kawasan utara Madinah. Maknanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW wafat tidak berada di mana? Tidak berada di kota Madinah. Tidak berada di samping Nabi SAW. Yang ada di samping Nabi SAW siapa? Iaitu anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ketika itu kerana tentunya ada urusan yang tertentu. Waqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu kemudian berdiri dan berkata, wallahi, setelah berita kewafatan Nabi SAW sampai kepada Umar radhiyallahu anhu, dan dia pun datang dan berucap, demi Allah, ma kana yaqa'u fi nafsi illa dzak. Demi Allah, Nabi SAW tidak wafat. Tu dia tak percaya. Wala yab'atsannahu Allahu falyaqta'anna aydiya rijalin wa arjulihim wa arjulahim. Lalu Aisyah melanjutkan kisahnya tentang Umar radhiyallahu anhu, tentang bagaimana dia bersikap. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, wallahi, dia bersumpah, demi Allah, tidak ada perasaan dalam diriku melainkan hal itu, fi nafsi illa dzaka. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memotong tangan dan kaki mereka yang mengatakan bahawa beliau SAW telah meninggal. Begitu. Sampai tahap itu, tak percaya. Maknanya tak menjangkakan, dan maksudnya tak boleh menerima realiti kewafatan Nabi SAW. Kemudian datang Abu Bakar, faja'a Abu Bakrin fakashafa an Rasulillah SAW faqabbalahu qal. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang daripada kawasan utara tadi tu, kawasan Sunuh tu, lalu langsung kepada jasad yang mulia Nabi SAW, dan lalu membuka penutup jasad Nabi SAW dan mencium wajah Nabi SAW. Itulah sayangnya Abu Bakar kepada Nabi SAW, bapa pertuanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun berkata, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Cukuplah ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Sungguhnya engkau ya Rasulullah, ketika hidup dan ketika mati, engkau berada dalam keadaan yang sangat baik. Tu puji-pujian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi la yuziqukallahu al-mautataini abada. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang nyawaku di tangannya, yakni di tangan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menimpa kepadamu dua kali kematian selamanya. Al-mautataini abada. Mana mati ni hanya sekali di dunia ini. Summa kharaja faqala. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar daripada rumah Aisyah radhiyallahu anha dan berkata,
ayyuhal halifu ala rislika. Wahai orang yang bersumpah, maksudnya Umar, bertenang. Nasihat pada Umar radhiyallahu anhu, bertenang kamu. Ya. Falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umar fahimadallah Abu Bakrin wa athna alaihi wa qala ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu syakirin. Qal fanashajan nasu yabkun. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu buat ucapan. Ya, sesudah keluar, lalu Abu Bakar menenangkan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berbicara untuk khayalat ramai. Ya, ketika itu Umar radhiyallahu anhu penduduk. Dan Abu Bakar memulai ucapannya dengan memanjatkan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, ya, ketahuilah, ya, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Hayyun la yamut. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca Al-Quran daripada surah Az-Zumar, surah 39 ayat 30, yang bermaksud sesungguhnya engkau yang Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati pula. Dan menunjukkan bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang baca daripada surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 144. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu, ya, beberapa orang rasul. Apakah jika dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat atau dibunuh, kamu berbalik belakang murtad? Ini ujian yang besar. Salah satunya adalah bagi umat Islam, bagi para sahabat, dengan kewafatan Nabi SAW. Jadi satu kenyataan yang tegas, kalau Rasul ini telah wafat, kamu nak berpaling ke? Kamu nak tinggalkan agama ke? Barang siapa yang berbalik ke belakang, yakni murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan pada orang yang bersyukur. Orang bersyukur adalah orang yang tetap istiqamah di atas agama ini, walaupun pembawa agama ini, itu Nabi SAW, telah wafat. Kerana yang kekal adalah agama yang Allah jaga. Maka umat Islam, para sahabat ketika itu yang mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka pun sama-sama menangis terseduh-seduh. Jadi Allah telah memunculkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meneguhkan dan menguatkan, ya, dan memberikan, iaitu kekukuhan hati agar redha menerima tentang kewafatan Nabi SAW. Dan jangan sekali-kali mereka berpaling dan meninggalkan agama ini, ya, kerana agama ini, ya, adalah hak, walaupun pemiliknya, ya, atau walaupun pembawanya, pembawa risalah itu telah pergi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang tinggal inilah yang akan bertugas untuk meneruskan, ya, membawa dan mempertahankan risalah ini. Jadi inilah besarnya situasi ketika itu yang sangat genting, yang sangat kritis dalam menerima kewafatan Nabi SAW di kalangan para sahabat. Namun Allah memunculkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang kukuh, teguh, ya, dengan itu dapat menenteramkan seluruh para sahabat Nabi SAW dalam menerima kewafatan Nabi SAW. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam sirah, ya, ada beberapa peristiwa penting sebelum kewafatan Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui cukup secara ringkas, ada banyak tanda-tanda Nabi SAW akan ataupun sudah dekatnya, iaitu kewafatan Nabi SAW. Iaitu berawal iaitu ibadah hajinya yang pertama dan yang terakhir. Ya, ibadah haji Nabi SAW kita bagi dah. Ya, kamu pelajari haji ni daripada yang kita buat ni.
kerana belum tentu lagi tahun depan dapat. Ya, kita bersua untuk menunaikan haji secara bersama. Itu sebagai isyarat. Ya, begitu juga Nabi SAW pernah berpesan pada Muaz radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengutuskan Muaz, sebelum mengutuskan Muaz radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negara Yaman, apa wasiat Nabi SAW kepada Muaz radhiyallahu anha? Radhiyallahu anhu. Ya Muaz, innaka asa'an la talqani ba'da ami hadha. Wahai Muaz, mungkin engkau tidak akan dapat lagi bertemu dengan aku setelah tahun ni. Nabi SAW sebut. Aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadha aw qabri. Mungkin kau hanya akan melintasi, melalui masjid aku ini je, atau makamku. Mungkin kau akan hanya datang melalui masjid aku ini atau makam aku. Itu kuburan Nabi SAW. Lalu fabaka Mu'adzun jasha'an li firaqi Rasulullah SAW. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu menangis tersedu-sedu. Kerana apa? Kerana merasa takut dan sedih berpisah dengan Nabi SAW. Dan banyak kali Nabi SAW sebut, ya, sebagaimana kita sebut ketika melaksanakan haji wada, Nabi SAW menyampaikan 3 khutbah, ya, dan peringatan-peringatan penting, ya, iaitu pada haji. Nama pun haji wada, haji perpisahan. Jadi Nabi SAW sendiri menamakan haji itu sebagai haji wada, iaitu agar para sahabat menyedari bahawa beliau SAW akan meninggalkan mereka dan ajalnya juga telah dekat. Sebagaimana telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang ucapan Nabi SAW tentang haji wada itu. Ya. Kunna natahaddatsu bi hajjatil wada' wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina wala nadri ma hajjatul wada'. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami berbincang-bincang, discuss, berbicara, natahaddatsu, berbicara, cakap-cakap tentang haji wada' waktu Nabi SAW bersama dengan kami, dan kami tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan haji wada' tu. Bila tahu? Ya, setelah kewafatan Nabi SAW. Rupanya nama haji wada' haji perpisahan, maknanya tanda-tanda Nabi SAW akan berpisah daripada umatnya. Dan kalau kita lihat secara terperinci, sesudah kepulangan Nabi SAW, ya, daripada menunaikan haji, bila Nabi SAW menunaikan haji? Pada tahun ke-10, iaitu pada bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW pulang berbaki 3 bulan sebelum Nabi SAW wafat, ya, iaitu berapa? Iaitu Nabi SAW sempat memasuki bulan tahun yang ke-11, mulai bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Maka pada bulan Rabiul Awal itulah Nabi SAW wafat. Jadi ketika mana Nabi SAW pulang daripada haji wada' di bulan Zulhijjah dan tinggal, ya, dan tinggal di bumi Madinah pada bulan-bulan berikutnya, iaitu Muharram, Safar, dan pada masa itu Nabi SAW pun membuat persiapan untuk menghantar tentera Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun mulai merasai sakit. Dan sakit Nabi SAW ini bermula di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sakit Nabi SAW ini setelah Nabi SAW pulang daripada mana? Iaitu ziarah Nabi SAW ke perkuburan Baqi'. Ya, Nabi SAW, ya, menziarahi perkuburan Baqi'. Jadi bila Nabi SAW balik, ya, Nabi SAW merasai sakit. Dan sakit Nabi SAW ini adalah sakit yang sangat berat, ya, lebih berat daripada sesiapa pun, ya, kerana Nabi SAW diuji dengan sakit yang berlipat kali ganda. Baik. Dan Nabi SAW adalah seorang yang sangat sabar, seorang Rasul yang menunjukkan kesabaran yang tertinggi, ya, ketika diuji dengan sakit. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
ketika mana datang menziarahi Nabi SAW ketika Nabi SAW sakit demam panas yang teramat sangat. Dan begitu juga disebut oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi waja'u min Rasulillah SAW. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang didera sakit, yang diuji dengan sakit yang lebih berat daripada sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum ini, betapa sakitnya Nabi SAW demam itu, ekstrim kesnya adalah Nabi SAW ikat kepalanya. Ikat kepala Nabi SAW kerana sakitnya amat sangat. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dakhaltu ala Rasulillah SAW wa huwa yu'aq. Ya. Dakhaltu, aku menemui Nabi SAW. Maknanya masuk ke dalam rumah Nabi SAW, menziarahi Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika itu sedang menggigil. Demam panas. Demam yang amat sangat. Ya. Fakultu, dan aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Latu aku wa'kan syadidah. Keluar perkataan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang melihat demam Nabi SAW itu. Wahai Rasulullah, engkau mengalami demam yang sangat, ya, sangat syadid apa? Sangat keras, sangat kuat. Dahsyat dah. Maknanya ekstrim dah ni. Dia terlalu demam, terlalu panas. Ya, kalau kita terlalu demam, temperature exceed 40 degrees. 38, 39 demam kan? 40 ke atas, bayar. Menggigil. Kalau tak dirawat dengan segera, biasa jadi apa? Sawat, tarik. Itu kalau kita. Qala, ya, Nabi SAW menjawab, ajal, ya benar. Ini aku kama aku rajulani minkum. Aku merasakan demam 2 kali ganda daripada demam yang dialami manusia secara umum. Nampak? Sakit Nabi SAW itu lebih parah. Bayangkan, kenapa Nabi SAW diuji sampai sebegitu sekali, sehingga sakitnya lebih parah daripada sakit orang biasa. Begitu. Qultu, lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, zalika anna laka ajrain. Hal tersebut akan membuat engkau mendapatkan 2 pahala. Jadi pandai pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata kepada Nabi SAW, dengan itu engkau akan mendapat ganjaran 2 kali ganda. Sebab apa kata begitu? Dan boleh pula berkata begitu pada Nabi SAW, sebab Nabi SAW dah mengajar pada umatnya, betul kan? Ada pahala yang dilipat kali gandakan, yang diberikan keistimewaan. Maka para sahabat mempraktikkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan itu tidak salah. Bukan nak mengajar Nabi SAW, tetapi sebagai penghibur, betul kan? Kalau seorang guru, tentu dia merasa gembira, murid aku ni pandai, dah ajar, faham bagaimana nak menggunakan perkataan-perkataan ini dalam situasi-situasi yang bersesuaian. Ajal zalika kadzalik. Lalu Nabi SAW berkata tentang ucapan Ibnu Mas'ud itu, benar, memang seperti itulah. Ya, ma min muslimin yusibuhu agan syaukatan fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu wa razaqaha. Lalu Nabi SAW lanjutkan, ya, benar, memang seperti itu. Ya. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah yusibuhu, seperti apa? Azan syaukatun, iaitu tertusuk duri, ya, atau lebih daripada itu, kecuali Allah akan kaffarallahu biha sayyiati, iaitu Allah akan menghapuskan keburukannya atau dosa-dosanya. Kama, seperti mana? Tahuttu syajaratu waraqaha, seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Inilah buah daripada apa? Buah daripada kesabaran. Yang makin kuat sakit seseorang, makin bersabar, kukuh, maka berlipat ganda dah pahalanya. Sebagaimana, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, annal marada
ijastadda dha'afal ajr. Sesungguhnya sakit al-marad, ya, ketika semakin berat, maka pahalanya pun semakin berlipat kali ganda. Tapi dengan syarat redha dan sabar. Thumma zada alaihi ba'da dhalika anna al-mudha'afatu afata tantahi ila an tahussus ila an tahussa as-sayyiati kullaha. Kemudian zada alaihi, akan terus bertambah sampai pada puncaknya, pada kemuncaknya, iaitu terhapusnya dosa-dosa semuanya. Sayyiati kullaha, tahussa, terhapus. Jadi inilah buah daripada, sebenarnya daripada sisi itu kita akan dapat pelajaran betapa Nabi SAW menunjukkan contoh bagaimana berinteraksi dengan ujian sakit, ya. Dan Nabi SAW diuji dengan sakit yang sangat berat. Menjadi pelajaran berguna bila kita ditimpa sakit. Ingat, musibah yang menimpa Nabi SAW lebih berat daripada musibah yang menimpa kita. Dan dalam berat seperti itu, Nabi SAW tetap bersabar dan tetap mengingati rohnya. Dan itulah yang hendaknya kita bersikap, kerana Nabi SAW adalah teladan kita dalam berhadapan dengan segala perkara. Salah satunya adalah ujian yang Allah datangkan. Dan Nabi SAW, ya, memberikan kepada kita iaitu khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala yang berlipat kali ganda. Jadi Nabi SAW sakit sebagaimana yang kita ketahui, ya, sehingga, ya, Nabi SAW sakit, ya, pada hujung-hujung hari-hari terakhir Nabi SAW. Sebagaimana kesimpulan mudahnya adalah Nabi SAW berada di rumah. Nabi SAW mula sakit di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertambah sakit pada giliran isteri Nabi SAW, iaitu Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW minta izin agar Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keutamaan. Dan seluruh para isteri Nabi SAW, ya, mengizinkan. Maka Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan juga pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Itulah hari-hari terakhir, iaitu Nabi SAW yang menghabiskan sisa usianya, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan para isteri Nabi SAW bergile-gile, iaitu merawat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW, ya, secara ringkas penghujungnya adalah saat kritikal Nabi SAW, iaitu Nabi SAW dapat bersama dengan para sahabatnya di hujung-hujung usia itu pada hari Khamis. Itulah hari terakhir Nabi SAW dapat bersama dengan para sahabat dan solat bersama dengan mereka. Adapun hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, sehinggalah hari kewafatan Nabi SAW pada hari Isnin, Nabi SAW sudah tidak dapat lagi untuk bersama dengan para sahabat dalam mendirikan solat berjamaah. Ya, padahal Nabi SAW rumahnya bersebelahan saja dengan Masjid Nabawi itu, iaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang kita menunaikan umrah haji, kita akan lalu, ya, di depan, di sisi makam Nabi SAW. Sebelah sangat, betul kan? Sangat dekat. Jadi menunjukkan betapa parahnya sakit Nabi SAW sehingga Nabi SAW tak dapat untuk, ya, melangkahkan kaki untuk, ya, ikut serta menjadi imam dalam solat berjamaah. Sehingga yang menggantikannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hari Khamis Nabi SAW agak sihat dan Nabi SAW datang, dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan Abu Bakar tetap di situ. Lalu Nabi SAW datang dan menjadi imam di sebelahnya. Adapun perincian bolehlah kita rujuk dalam kitab sirah secara terperinci. Ya, di sini hanya buat khulasah ringkasan. Ya, pada hari Khamis Nabi SAW yang melaksanakan solat bersama para sahabat, kemudian menyampaikan wasiat-wasiat yang terakhir kepada mereka. Dan sesudah itu Nabi SAW tak keluar lagi daripada rumahnya, kecuali pada hari Isnin pagi. Itu pun Nabi SAW menyingkap tabir, ya, bilik rumahnya dan melihat para sahabat, para sahabat yang sedang nak mendirikan solat. Sebagaimana adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi waja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwaffiya fihi hatta idza kana yaumul isnain wa hum sufufun fi shalah
ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pernah mengimami, ya, lahu mereka fi waja'in Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW sakit yang menyebabkan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada satu hari Yaumul Itsnaini, ya, sehingga pada hari Isnin, ketika mana wahum sufufun fi shalah, ketika mana mereka sudah berada pada barisan saf salat, fakashafa Nabi sallallahu alaihi wasallam sitra al-hujrati yanzuru ilaina wa huwa qa'imun. Lalu Nabi SAW ketika para sahabat Abu Bakar jadi imam radhiyallahu an dah berbaris, Nabi SAW pun singkap tabir rumahnya, nak lihat, nak tengok, ya, ke arah para sahabat yang sedang berdiri, ya, waktu wa huwa qa'imun, ya, Nabi SAW berdiri, ka'anna wajahu waraqahu mushaf, dalam keadaan wajah Nabi SAW pucat, ya, wajahu waraqahu tu mushaf, seperti kertas pucatnya Nabi SAW. Maknanya apa? Dalam keadaan Nabi SAW itu sangat parah, ya, sakitnya itu. Thumma tabassama yadhaku fahamamna an-naftatina minal farahi bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW senyum dan tertawa. Yadhaku, senyum, tertawa. Ya, girang Nabi SAW melihat para sahabatnya yang tetap menjaga solat berjamaah yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu. Hampir saja, ya, fahamamna an-naftatina minal farahi. Jadi hampir saja kami terfitnah. Yang ni nyari keluar daripada barisan solat. Sebab apa? Sebab gembira melihat Nabi SAW. Nabi SAW senyum, lihat para sahabat. Maknanya seolah-olah merasakan Nabi SAW nasihat lah. Tu. Fanaqasa Abu Bakrin ala akibaihi liyasila as-saffa wa zanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharijun ila as-salah fa asyara ilayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum wa arkhas sitra fatuwaffi min yaumi. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jadi imam ketika itu, lalu berhajat, nak buat keputusan untuk masuk ke dalam saf. Tadi jadi imam, kenapa? Kerana menganggap, menduga bahawa Nabi SAW akan keluar untuk datang solat sebagaimana sebelum pada hari Khamis tu. Yang nama Nabi SAW beri isyarat, fa asyara ilaina Nabi SAW, beri isyarat pada kami agar apa? An atimmus salatakum, teruskan solat kamu. Ya, lalu Nabi SAW pun menutup tabirnya, seolah-olah Nabi SAW nak mengucapkan selamat tinggal pada para sahabat. Dan pada hari itu Nabi SAW wafat. Bukan ketika itu, pada hari itu. Dah faham? Sebab tadi Abu Bakar ada kan, jadi imam solat. Tapi kemudian Abu Bakar pergi ke mana tadi? Sunuh tu. Dan tadi ni solat apa ni? Solat subuh, ya. Nabi SAW wafat pada waktu duha yang sangat terik, dah hampir tengah hari. Dia faham? Jadi ini adalah beberapa paparan, ya, Nabi SAW. Dan kalau kita pelajari bagaimana situasi sebelum Nabi SAW wafat, ya, dan bagaimana, iaitu Aisyah radhiyallahu anha memaparkan tentang hari kewafatan Nabi SAW, iaitu di mana Nabi SAW itulah di antara perkara yang paling, ya, diingati oleh isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, iaitu bahawa Nabi SAW wafat pada gilirannya di rumahnya, di atas pangkuannya, dan di mana menyatunya air liur Aisyah radhiyallahu anha dan suaminya Rasulullah SAW. Baik, kita baca hadis ni yang terakhir, iaitu tentang peristiwa yang sangat indah dalam sejarah kehidupan isterinya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha saat kewafatan Nabi SAW? Nabi SAW wafat di rumahnya, dalam pangkuannya,
kesimpulan ni. Air liur Nabi SAW bercampur dengan air liurnya dan Nabi SAW dikuburkan di rumahnya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata menceritakan kisah ini. Inna min, ya sesungguhnya daripada ni'amillahi alayya, iaitu kenikmatan yang Allah telah bagi pada aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW tuwaffiya, wafat, fi baiti, wafat di rumahku, wa fi yaumi, dan pada hari giliranku, wa baina sahriya wa nahri, di hari biasanya Nabi SAW di rumahku, hari gilirannya, ya, dan berada di antara dagu dan leherku. Tu maknanya di pangkuan, di ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mauti. Allah menyatukan air liurku dengan air liur beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ia wafat. Apa maknanya? Itu tentang siwak. Akan datang penjelasannya. Ada ini dia. Dakhala alayya Abdurrahmani wa biyadihi siwak wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aituhu yanzuru ilaihi. Pada waktu itu Abdurrahman, ini saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk ke rumahku dan di tangannya ada siwak. Wa biyadihi as-siwak. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa ana musnidatun Rasulullah SAW, dan aku menjadi tempat, iaitu bersandar Nabi SAW. Nabi SAW bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku lihat, fara'aituhu yanzuru ilaih. Aku lihat Nabi SAW pandang pada siwak itu. Maknanya Nabi SAW bagi isyarat untuk bersiwak. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan bersiwak. Sehingga kalaulah seolah-olah boleh diwajibkan, itu Nabi SAW wajibkan umatnya untuk bersiwak, menunjukkan untuk menyuci diri, menghias diri dengan, iaitu bau mulut agak harum. Nak kembali pada Allah pun dalam keadaan seolah-olah bau harum mulut. Jadi Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada Nabi SAW itu, tahu Nabi SAW bagi isyarat, araftu, dan aku tahu, annahu yuhibbus siwak, dan Nabi SAW menyintai memang tentang bersiwak. Faqultu akhuzuhu laka fa asyara bi ra'sihi na'am. Jadi aku ambilkan untukmu. Maka Nabi SAW berkata ia dengan kepalanya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi wa qultu ulayyinahu lak fa asyara bi ra'sihi na'am falayyantuhu fa amarruh wa baina yadayhi rakautun aw ulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu yaqul. Jadi Nabi SAW setelah bagi isyarat, maka Aisyah radhiyallahu anha pun ambil siwak tersebut. Namun siwak yang diambil itu rasa kasar, rasa keras, kasar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun, aku lembutkan untukmu. Itu yang bertemu air liur tu, ambil oleh Aisyah, di pepak dia apa, dilembut-lembutkan, bagi halus. Kalau tidak, sebatang tu keras. Aku lembutkan, aku serahkan pada Nabi SAW, pada suaminya. Dan di depan beliau SAW ada sebuah bekas air. Ada bekas air. Kemudian Nabi SAW memasukkan kedua tangan dalam bekas tu dan membasuhnya muka dengan kedua tangan. Jadi Nabi SAW ambil air, basuh. Nabi SAW keadaan tu panas, demam panas yang amat sangat. Nabi celup tangan masuk dalam bekas air, fayamsahu bihima wajahu. Kita kan demam selalu sapu muka dulu kan, ke kepala. Tak sapu badan, kepala dulu. Lalu apa ucapan Nabi SAW? Yaqul la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat.
Maknanya tauhid. Nabi SAW mengajar, nak mati ni ucapkan kalimah la ilaha illallah. Sesungguhnya mati ni adalah sakarat, sakaratul maut, sangat berat, sangat sulit. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqul fil rafiqil a'la hatta qubida wa malat yada. Itulah saat-saat terakhir Nabi SAW pun setelah mengucapkan syahadah la ilaha illallah dan menyebutkan bahawa kematian itu didahului dengan sakarat, ya, roh nak keluar daripada badan, sakit yang teramat sangat. Kemudian Nabi SAW angkat tangan dan bersabda bersama Rafiqul A'la, pendamping yang mulia. Sehingga saat Nabi SAW itu wafat dan tangannya pun terkulai. Inilah ya saat-saat terakhir yang dilalui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga ketika itu ada saudara kandungnya iaitu Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga tentu adanya anak Nabi SAW iaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Dan Nabi SAW telah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang dua perkara. Dua perkara itu bacalah sirah. Pertama, Fatimah radhiyallahu anha menangis. Yang kedua, dia ketawa. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, dan Fatimah radhiyallahu anha tidak memaklumkannya kecuali setelah kewafatan Nabi SAW. Ya, Fatimah radhiyallahu anha menangis kerana Nabi SAW menyebutkan ajalnya sudah dekat. Dan Fatimah radhiyallahu anha tersenyum kerana dia juga akan wafat menyusuli ayahnya, iaitu sesudah 6 bulan setelah itu. Jadi ini di antara beberapa paparan daripada beberapa paparan saat-saat terakhir daripada hidup Nabi SAW. Dan kalau kita pelajari tentang wasiat-wasiat Nabi SAW pada Hajjatul Wada', tentu lebih akan mendapat gambaran yang secara menyeluruh. Kerana disitulah awalnya. Dan betapa banyak wasiat-wasiat Nabi SAW yang sangat besar faedahnya kepada umat, yang khususnya pada khutbah Nabi SAW, yang khususnya peringatan tentang agar kukuh di atas tauhid dan menjauhi syirik. Terutamanya jangan sekali-kali jadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Laknatullahi 'alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhazziru ma sana'u. Dan inilah yang berlaku di zaman kita ni. Apa yang disebut oleh Nabi SAW itu bermunculan. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara kerana menjadikan kuburan-kuburan para Nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, mereka bukan hanya menjadikan kuburan para Nabi, bahkan kuburan para wali, manusia-manusia yang rendah tingkatan itu, mereka datang berbondong-bondong yang melakukan amalan-amalan kesyirikan dan khurafat serta bid'ah. Yang ini merupakan peringatan Nabi SAW di saat-saat hampir dekatnya kewafatan Nabi SAW. Bayangkan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, berbondong-bondong mereka melakukan perjalanan jauh. Siapa saja yang meninggal di kalangan mereka itu, mereka angkat menjadi berangkat mereka itu sehingga dipuja-puja kubur mereka itu, dibesar, dibuat bangunan, dijadikan ritual tahunan. Padahal itulah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Jangan lakukan. Maka itulah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sangat berbahaya, yang hendaknya diperingatkan kepada umat. Baik, selesai secara ringkas penjelasan tentang iaitu kewafatan Nabi SAW. InsyaAllah sampai ini kita akan sambung pada penguburannya dan usianya SAW. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.